Antara paparan menarik hari ini, Sanusi kongsi kembali kenyataan fitnah. Sekali lagi, Hamzah, Mahyadin dan Hadi tidak hadir pertanyaan Perdana Menteri. Menteri Pertahan kenyataan Tanah Rizab Melayu Kedah. Anwar mohon penghakiman ingkar terhadap ahli Parlimen Pendang. Mesyuarat pertama penggal kedua Parlimen ke-15 Dewan Rakyat menyaksikan sebanyak 12 rang undang-undang diluluskan sepanjang 31 hari persidangan. Antaranya RUU Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-Kanak Pindaan 2023, RUU Keterangan Saksi Kanak-Kanak Pindaan 2023. Turut diluluskan RUU Semakan Hukuman Mati dan Pemenjaraan Sepanjang Hayat Bidang Kuasa Sementara Mahkamah Persekutuan, RUU Pemansuhan Hukuman Mati Mandatori 2023 serta RUU Kanun Tata Cara Jenayah Pindaan 2023. Selain itu, 4 usul daripada kerajaan juga diluluskan, termasuk usul menjunjung kasih titah diraja dan belanjawan 2023. Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Datuk Johari Abdul berkata, pelbagai pembaharuan juga diterapkan sepanjang mesyuarat itu. Menurutnya, antara pembaharuan tersebut adalah waktu pertanyaan menteri pada setiap Selasa dijawab oleh Perdana Menteri. Katanya jumlah pertanyaan bagi jawab lisan pula kerap kali melebihi daripada 10 pertanyaan lisan pada setiap kali mesyuarat. Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Makno hari ini berkongsi semula kenyataan fitnahnya terhadap Naib Presiden Amanah Mahfuz Omar setelah kalah samad. Kenyataan itu dikongsi semula di Facebooknya ketika mengulas keputusan Mahkamah Rayuan yang menolak rayuannya dan menaikkan jumlah ganti rugi kepada RM120,000. Katanya, posting inilah yang didapati saya bersalah oleh mahkamah dan diperintahkan membayar ganti rugi RM50,000 oleh Mahkamah Tinggi dan kemudian dinaikkan kepada RM120,000 oleh Mahkamah Rayuan kerana RM50,000 didapati terlalu rendah oleh pelantik. Mereka membuat rayuan balas untuk tuntut lebih tinggi. Sanusi berkongsi semula status itu walaupun Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 8 November 2021 memerintahkan injaksi yang menegah defendant atau ejen-ejennya daripada menerbitkan kata-kata fitnah terhadap plaintiff pada masa hadapan. Sanusi mengaitkan Mahfuz selaku wakil rakyat pokok sena ketika itu dalam isu pemindahan kedai judi nombor ekor Sport Toto ke kawasan terbabit. Sementara itu, dalam tulisan sama, Sanusi berkata dia akan berusaha membayar ganti rugi diperintahkan susulan keputusan saman fitnah itu. Katanya apabila sudah didapati bersalah dengan posting ini, menjadi tanggungjawab saya untuk melunaskan tuntutan mereka. Saya akan berusaha membayar berapapun harganya. Mengambil mudah atau mengendurkan tekad perjuangan hanya kerana kepentingan politik, takut hilang sokongan atau membiarkan rakyat negeri ini terjebak menjadi kaki judi, tidaklah sekali-kali. Dia bagaimanapun menegaskan akan terus membantras kegiatan perjudian di Kedah dengan tidak lagi mengeluarkan lesen premis judi selepas Disember 2022. Selangor memiliki rekod tertinggi pemilikan atas tanah dan berstrata dengan 1.8 juta pegangan atau pemilikan harta milik individu setakat ini. Sehubungan itu, Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahri menjangkakan pemilikan tersebut boleh mencecah 2 juta dalam tempoh 3 tahun dari sekarang. Sehubungan itu, beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Sungai Tua yakin pemilikan hartanah itu boleh mencecah sehingga 2 juta susulan beberapa projek yang sedang berlangsung di seluruh negeri itu. Kita mempunyai 500,000 500,000. So, dari keseluruhannya itu 500,000 strata iaitu hak milik bertingkat. Dan keseluruhan 1.8 lah. 1.8 juta hak milik di dalam negeri dengan beberapa projek-projek yang sedang berlangsung dan masih lagi berjalan di Subang, di Shah Alam, di daerah Petaling terutamanya, di daerah Hulu Langat, di daerah Kuala Langat yang begitu rancak pada waktu ini, Sepang tidak ketinggalan dan seluruh negeri Selangor lah kalau saya tak boleh single out mana-mana. Saya rasa pemilikan tu boleh mencecah 2 juta dalam tempoh 2 tahun ataupun 3 tahun daripada sekarang. Terdahulu, beliau merasmikan Pusat Setempat Pejabat Tanah dan Galian Selangor. OSC PTGS menjadi satu keperluan bagi membantu mempercepatkan pelbagai urusan berkaitan tanah. Antara perkhidmatan yang ditawarkan adalah berkaitan urusan penghantaran dokumen, serahan tanah dan strata, pungutan perserahan, pembelian carian rasmi dan persendirian.
Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil menzahirkan rasa kecewanya apabila pembangkang sekali lagi tidak mengambil peluang dalam waktu pertanyaan Perdana Menteri. Menurutnya, pagi ini Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim menjawab soalan mengenai hasil lawatan rasmi ke China, isu vape dan isu doktor kontrak. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zaid Hamidi dan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Fadzila Yusof hadir sekali. Malangnya sekali lagi Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin, Mahyadin Yassin dan Abdul Hadi Awang tidak hadir dan tidak menanyakan soalan. Analisis terhadap rekod kedatangan Dewan Rakyat pada tahun lalu menunjukkan tiga pemimpin itu antara mencatatkan kehadiran paling buruk dalam pemantauan antara 26 Julai 2021 hingga 23 Mac 2022. Ini bukan kali pertama Fahmi membangkitkan perkara itu dan berkongsi gambar tempat duduk kosong tiga pemimpin kanan Perikatan Nasional itu. Selain itu, Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail turut menyela prestasi mereka di Parlimen kerana tidak memanfaatkan sesi itu. Dia mendakwa perkara itu menggambarkan mereka cuma berlagak menjadi hero di luar Parlimen tetapi tidak sanggup bertarung sebagai anak jantan. Katanya belum pernah dalam sejarah Parlimen Perdana Menteri berdepan pada Selasa selama 30 minit kita panggil PMQ. Ahli Parlimen boleh tanya apa sahaja soalan, Perdana Menteri akan jawab. Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Ahmad hari ini mempertahankan kenyataan mengenai tanah rizab Melayu di Kedah yang dilabel pembangkang sebagai satu pembohongan. Menurut Nik Nazmi, kenyataannya yang menjelaskan kedudukan tanah rizab Melayu yang berkurangan di negeri itu dibuat berdasarkan keadaan baru-baru ini. Nik Nazmi turut membuat naik surat tersebut bersama surat daripada Pejabat Tanah dan Galian Kedah yang dirujuknya semasa membuat penjelasan di Dewan Rakyat baru-baru ini. Nik Nazmi turut membidas Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Makno yang membantah data yang dibentangkan itu. Katanya, saya telah hantar penjelasan kepada Speaker Dewan Rakyat sebagai maklum balas terhadap usul merujuk saya ke Jawatan Kuasa Hak dan Kebebasan. Saya sertakan surat PTJ Kedah. Menteri Besar Kedah kata tanah rizab Melayu Kedah meningkat dari 1933. Namun saya fokus pada tahun beliau menjadi Menteri Besar, bukan era British atau Jepun. Menurut Nik Nazmi, jumlah yang disebutnya 716,537.28 hektar tanah rizab Melayu adalah seperti maklumat yang diterima Jabatan Tanah dan Galian daripada PTG dikemas kini sehingga 30 November tahun lepas. Katanya jabatan itu tidak menerima sebarang maklumat tambahan daripada Pentadbir Tanah Kedah mengenai jumlah saiz tanah rizab Melayu antara 30 November tahun lalu dan 29 Mac. Justru nombor yang saya berikan adalah tepat setakat ia dibacakan. Menurutnya lagi, jumlah yang lebih besar yang dipetik oleh Tirmizi 721,496.95 hektar setakat 19 Januari tidak dikongsi oleh Jabatan Tanah dan Galian Negeri. Katanya semua data yang dikumpul diterima tanpa prejudis daripada semua pejabat tanah negeri yang telah memberikan nombor terkini setiap tahun. Datuk Seri Anwar Ibrahim memohon untuk memasukkan penghakiman ingkar terhadap Ahli Parlimen Pendang Datuk Awang Solahuddin Hashim atas kegagalannya memfailkan pernyataan pembelaan bagi menjawab saman fitnah oleh Perdana Menteri itu dalam tempoh masa ditetapkan. Anwar memfailkan saman itu terhadap Awang Solahuddin pada 3 Mac lepas berhubung kenyataan berbau fitnah terhadap Perdana Menteri itu di lobi Parlimen. Peguam Datuk SN Nair yang mewakili Anwar berkata, writ dan tuntutan saman itu telah diserahkan kepada Awang Solahuddin selaku defendant pada 3 Mac dan beliau sepatutnya memfailkan pernyataan pembelaan selewat-lewatnya 21 Mac. Katanya, semasa pengurusan di hadapan Timbalan Pendaftar Mahkamah Tinggi, kami memaklumkan kepada mahkamah mengenai kegagalan defendant untuk memfailkan pernyataan pembelaan dalam tempoh masa yang diperuntukkan dalam perundangan dan memohon penghakiman ingkar direkodkan terhadap defendant. Selepas merekodkan bantahan kami, Timbalan Pendaftar itu mengarahkan agar perkara tersebut dibawa ke hadapan Yang Arif untuk tindakan selanjutnya. Namun, tarikh pengurusan kes akan ditetapkan kemudian. Nair berkata walaupun pihaknya telah membangkitkan bantahan dan fakta bahawa mahkamah masih belum memberikan apa-apa lanjutan masa dan arahan kepada defendant untuk memfailkan pernyataan pembelaannya. Namun, peguam defendant telah meneruskan dengan pemfailan pernyataan pembelaan. Berdasarkan pernyataan tuntutan, Anwar selaku plaintiff mendakwa defendant membuat beberapa kenyataan yang merujuk kepadanya di lobi Dewan Rakyat
bangunan parlimen di sini semasa mesyuarat pertama Penggal Kedua Parlimen ke-15 pada 21 Februari lepas. Beliau berkata kenyataan tersebut telah diterbitkan semula atau menyebabkan penerbitan semula oleh defendant kepada pemberita yang terakam dalam bentuk audio dan video. Menurut Anwar, kenyataan fitnah itu antaranya membawa maksud beliau mempunyai sifat pendendam serta balas dendam, telah menyalahguna kuasa sebagai Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dengan mencampuri, mengganggu serta sewenang-wenangnya mengarahkan agensi penguatkuasaan undang-undang dan pendakwaan di Malaysia untuk agenda politik peribadi. Beliau mendakwa Awang Solahuddin sengaja dan berniat jahat mengucap serta menerbitkan kenyataan fitnah itu untuk menghasut orang ramai serta menimbulkan kebencian peribadi terhadap plaintiff yang kini Ketua Kerajaan Perpaduan yang sah dan komited untuk membasmi segala bentuk rasuah. Sekian, saya Syahidah Zakaria. Rentasan Malam di TV pada hari ini.